tentang surah Al-Furqan. Ya, okey dah. Okey, baik. Sama-sama kita mulakan hafazan kita dengan isti'adzah dan juga basmalah. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, nampak semua ada rasa pagi ni, tengok ni. Ya. Alhamdulillah. Baik. Kita buka muka surat Al-Quran 496 ya, 496. Ayat pertama dan ayat kedua saya baca dahulu, perhatikan dan jangan ikut lagi walaupun mudah ayatnya tapi lihat di sana baik-baik. 1 Hamim. 2 Wal kitabil mubin. 1 Hamim. 2 Wal kitabil mubin. 1 Hamim. 2 Wal kitabil mubin. Hamim, demi kitab Al-Quran Al-Mubin. Apa maksud Al-Mubin? Yang jelas. Biasa kita dengar kan? Al-Mubin iaitu yang jelas. Baik. Okay. Boleh ikut bacaan saya. Al-Kitab tu Al-Quran lah. Al-Quran namanya banyak kan? Al-Kitab, At-Tanzil, Al-Furqan, Al-Dhikr. Ya, namanya banyak. Baik, boleh ikut bacaan saya. 1 Hamim. 2 Wal kitabil mubin. Silakan. 1 Hamim wal kitabil mubin. Tak sebut nombor, terlupa. Okey, baik. Oh, lupa sebut nombor. Mudah sahaja. Kumpulan 1, ayat 1 dan 2. 1 Hamim. 2 Wal kitabil mubin. Mudah tu, dah dapat dah tu. Dengar 3 kali saya baca tadi pun dah boleh hafal. Baik, terima kasih. Kumpulan 2 sahaja. Ayat 1 dan 2. 1 Hamim. 2 Wal kitabil mubin. Boleh. Kita tutup terus. Senang saja. Jangan buang masa sangat. Benda senang. Kan buat apa nak susah-susah kan? Baik, saya baca dan semua ikut. 1 Hamim. 2 Wal kitabil mubin. Silakan. 1 Hamim. 2 Wal kitabil mubin. Apa yang dalam hati Allah? Siapa punya kipas kuat sangat tu? Dia punya kipas. Yang Nurul kot. Kecil sikit kot. Ada lah. Macam dalam kereta api pula kan. Betul kan? Okey. Betul. Okey, baik. Dah sedikit saya kongsikan. Al-Mubin, semua tahu terjemahannya. Tadi apa? Jelas. Tetapi perempuan yang dirahmati Allah, kita ditujukan ayat ini kepada kita tahu. Yang dimaksudkan dengan jelas ni begini. Kalau saya tanya kepada perempuan, hari ini baca Al-Quran masing-masing di rumah, ada yang baca surah ni, ada yang baca surah tu, yang dia baca setiap hari kan. Cuba tanya sebelum tutup Al-Quran tu, cuba tanya pada diri jujur. Saya faham ke, saya jelas ke dengan ayat yang baru saya baca? Kan? Berat tu nak jawab tu. Susah nak jawab tu. Jadi, Al-Quran, dia jelas. Tetapi kenapa kita tutup Al-Quran selepas baca dalam keadaan tak jelas? Jadi, ada satu benda yang tak sepatutnya berlaku dalam diri kita. Sedangkan Al-Quran itu disebut dia sangat jelas. Jadi, apakah tanggungjawab kita perempuan? Join ataupun ikuti kelas-kelas tadabbur, kelas-kelas yang boleh membantu kita untuk faham Al-Quran,
ataupun kalau kita tak jumpa kelas-kelas tersebut, baca Al-Quran dan lihat terjemahan macam Al-Quran yang kita pegang ni. Baca perempuan, kerana ini akan membantu kita perlahan-lahan untuk memastikan Al-Quran, Alkitab tu benar-benar dia al-mubin dalam diri kita. Adakah kita sanggup, kalau anda sebagai seorang guru, mengajar sains contohnya, sains dekat sekolah, mengajar budak form 5. Tapi adakah anda suka sebaik sahaja anda habis mengajar, bila minta anak murid tutup buku dan anda bertanya. Buku sains tu anda baru ngajar dia. Tiba-tiba anda tanya, jelas tak apa yang saya ajar? Tiba-tiba semua sepakat mengatakan kami tidak jelas. Apa perasaan kita sebagai guru? Penat. Kita sedih, kita kecewa, kita sedih, dah sejam kita mengajar. Jika begitu antara kita bersama anak murid kita, apalagi Allah Azza wa Jal dengan hamba-Nya kita ini. Allah mendatangkan Alkitab dengan jelas, tetapi kita sanggup menutup, meninggalkan Al-Quran dalam keadaan kita tak jelas apa yang kita baca. Okey lagi tutup Al-Quran dalam keadaan tak jelas. Kalau kita tutup mata, pejam selama-lamanya dalam keadaan Al-Quran masih tak jelas, itu jauh lebih berat nak jawab. Boleh So jadi saya ajak kita semua baca Al-Quran seorang-seorang, lebihkan sedikit masa selepas ini baca terjemahan ayat yang baru anda baca tersebut. Insya-Allah. Ya, itu usaha bukti kita nak pastikan Al-Quran ini benar, jelas seperti yang Allah sebutkan. Baik. Kita buka balik untuk ayat ketiga. Perhatikan saya baca dan jangan ikut lagi. 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya, kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan ia, yakni Al-Quran, pada malam yang diberkati. Malam apa ni perempuan? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Dia turun maksudnya apa ni? Daripada langit di Lauh Mahfuz, dia turun ke langit dunia, langit bumi. Itu yang dimaksudkan pada ayat yang ketiga ni. Boleh faham ya? Dia bukan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Al-Qadar, itu lain. Dia turun kepada Nabi dalam pelbagai peristiwa dan soalan dan kejadian. Tapi yang dimaksudkan ayat 3 ni, turun pada malam Al-Qadar, malam yang diberkati itu, yakni dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ataupun langit bumi. Ada yang mengatakan dia setentang Baitul Izzah. Ada yang kata setentang dengan Kaabah di atas sekarang. Wallahu ta'ala a'lam. Maksudnya kita boleh faham, tu yang ajar Nuriah ada di planet tu kan, ada boleh nampak tu, dia boleh faham tu. Okay. Ada juga dua orang. So daripada Lauh Mahfuz tu, dia turun berhenti di langit dunia. Daripada situlah nanti Jibril alaihi salam dengan arahan daripada Allah, Jibril bawa turun sikit demi sikit. Untuk pengetahuan, kebiasaannya turun ayat kepada Nabi, majoriti lah kebiasaannya adalah 10 ayat maksimum. Biasanya 10 ayat. Ada yang kurang, ada yang lebih daripada 10 ayat, tapi kebiasaannya 10 ayat. Kebiasaannya 10 ayat. Inna kunna munzirin, kata Allah, ya, kenapa nak diturunkan Al-Quran itu penting diturunkan. Inna kunna munzirin. Kerana kata Allah, kamilah yang memberi peringatan. Al-Quran itu dalamnya ada peringatan. Kenapa kena ingat? Nama pun manusia lupa, kena sering diperingatkan. Ya, kena sering. Nama pun tazkirah, peringatan. Baik. Dalam ayat ni, cuba kita tengok perempuan, ada perkataan yang dah pernah kita rasa macam pernah dengar tak? Lailah. Apa maksud Lailah?
Malam. Kalau nama perempuan tu Laila Majnun. Alam bintang. Majnun Alam bintang gila. kan? Alam buta. Malam gila Ustaz. Majnun apa buta maksud kan? Majnun? Buta kan? Majnun gila buta. pula. Majnun Gila. Majnun gila. 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 Alam Ha. gila. Saya pun tak tahu daripada mana datang. Bintang. Bukan bintang. Bintang Bintang. ujung. Najmu. Najmu. Lain tu nun jim. Kalau ni Majnun lain. Majnun. Okey. Perkataan mubarakatin berkat. Berkat. Kan, baik, panjang ceritalah tapi tak apa. Sikit-sikit tu saya ceritakan. Yang penting kita nak hafal ni. Baik, ikut bacaan saya, perhatikan baik-baik. Saya baca dan ikut. 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Silakan. 3. Inna Baik, bagus. Ikut lagi, perhatikan lagi. 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. 3. Inna Baik, ikut lagi. Boleh lagi, kasih lancar sikit lagi. 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Silakan. 3. Ambil nafas. Sedia. Kumpulan 2 saja. Kumpulan 2 saja. 3. 3. dan 2, 3. Inna Anzalna fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih. Kumpulan 1 sahaja. 3. 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Dah boleh nampak sikit tu, insyaAllah. Saya yakin anda pun boleh mampu terjemah ketika anda membaca ayat itu tadi. Baik, kita cuba. Saya baca dahulu dan anda tengok, kemudian baru anda ikut, kemudian lepas tu kita tutup. Kita baca dalam keadaan melihat lagi. Saya baca dahulu. 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Silakan. 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Baik. Dalam bahasa Melayu dia Allah kata, kami yang menurunkannya pada malam yang penuh keberkatan dan kamilah yang memberi peringatan. Okay, Baik, cuba kita tutup.
Saya baca dan anda boleh ikut. Kita cuba tutup. 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Silakan. 3. Tiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Alhamdulillah. Kumpulan 1 sahaja. 3. Tiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Baik, alhamdulillah. Bagus. Kumpulan 2 sahaja. 3. Tiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Boleh insya-Allah ya. Baik, saya baca daripada awal 1 2 3 kemudian anda ikut. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Silakan. Amin. Wal kitabil mubin. Inna fi lailatin mubarakah. Inna Alhamdulillah. Baik, kita cek seorang-seorang boleh ya. Silakan. Hajar Syamsiah mana? unmute. Nak baca unmute boleh, tak apa. Silakan. Dia tak berketuk. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Alhamdulillah. Okey, baik. Silakan Hajar Nurah. Amin. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Oh, Hajar Sabaria tak ada Dengan Datin Umar dia stuck dalam bank. Nanti dia join gitu deh. Oh, okey, baik. Silakan Hajar Jamaliah. Amin. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Baik, bagus. Terima kasih. Silakan Hajar Nur Herawati. Amin. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Baik, bagus. Terima kasih. Silakan Hajar Aida. Aida, silakan. Amin. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Silakan Hajar Azizi, ada tak tu? Ada Ustaz. Okey, baik. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Baik, bagus. Alhamdulillah. Silakan. Anti Nurul, silakan. Terima kasih tadi. Haji Azizi, terima kasih. Silakan. Hamim. Wal wal kitabil mubin. Okey. Ustaz. Semula. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Baik, bagus. Terima kasih. Silakan Hajah Hawa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Haji Azam. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Datin Zuraida. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Haji Azila ada tak tu? Mungkin dia ada urusan. Baik, alhamdulillah semua dah baca kan? Baik, alhamdulillah. Baik, kita pergi untuk ayat seterusnya, ayat keempat. Pendek lagi. Cerita tentang malam juga. Baik, kita buka balik. Saya baca 3 kali yang pertama, ayat 4. Perhatikan di sana baik-baik, jangan ikut lagi. 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ya. Fiha tu maksud apa? Pada malam. Pada malam yang mubarakah tadi, al-qadar tadi, yufraqu kull, dijelaskan, yufraq dijelaskan, kullu maksudnya apa dia? Segala. Semua. Amrin, umurun, iaitu urusan. Hakim, hikmah lah. Ya, hakim, hikmah. Apa maksud ayat ni perempuan? Maksudnya, pada malam, dia ada 2 maksud tau. Pada malam, maksud yang pertama, pada malam Al-Qadar, dijelaskan segalanya tentang diri kita, tentang seseorang hamba. Baik, jangan salah faham ya. Ajal, jodoh dan rezeki, bila Allah telah tentukan ke atas seorang hambanya? Bilakah telah ditetapkan? Sejak di alam rahim. Di alam rahim. Ada yang mengatakan selepas ruh ditiupkan ke janin tersebut 4 bulan. Pada umur 4 bulan di alam rahim, perempuanlah yang ada pengalaman kan? Ada anak-anak kan? 4 bulan janin di alam rahim, maka ketika itu ditiupkan roh dan telah ditentukan ajal, rezeki, lagi apa? Jodoh. Kemudian pada malam Al-Qadar pula, malam Al-Qadar
Sebab itu digalakkan kita bangun malam Al-Qadar tersebut. Ustaz, hang lah. Kita Gantung Ustaz. Ustaz kena jelaskan balik semula. Lain Ustaz putus-putus. Jadi pada malam Qadar jika kita berdoa kepada Allah, boleh takdir kita yang sejak dalam rahim itu boleh Allah ubah. Sebab kita mohon hajat kepada Allah, Allah boleh ubah. Ya, pada malam Al-Qadar tersebut. Jadi pada ayat keempat ini diberitahu kepada kita, pada malam itu dijelaskan segala urusan kita nak minta kepada Allah yang baik-baik, ya, dan penuh hikmah. Apa maksud hikmah ni puan-puan? Kadang-kadang kita tak tahu. Kita minta kepada Allah A, tapi Allah beri B. Ya, boleh jadi kenapa Allah beri B? Kerana kalau Allah beri A, kita jauh dengan Allah. Walaupun tu kita minta A. Kan ada orang contoh kan, sebelum dia maju dalam bisnes dia, sebelum maju, dia minta kepada Allah agar diberikan kemajuan, keuntungan dalam bisnes dia. Tapi malangnya, bila Allah beri apa yang dia hajatkan tu, untung kaya, akhirnya lagi susah dia nak solat jemaah, ataupun banyak alasan macam-macam. Jadi Allah tak berikan A mungkin kepada kita, apa yang kita minta. Allah beri B, supaya kita lebih dekat lagi, tak jauh kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi itu yang dimaksudkan pada ayat yang keempat ini. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Baik. Ustaz. Ya. Apa beza dia mubin dengan yufraqu tu? Dua-dua jelas kan? Bagus. Okey. Yufraqu asal kalimah dia apa? Faroqa. Pernah dengar perkataan orang solat berjemaah dia mufarakah? Pernah dengar kan? Apa maksud mufarakah dalam solat jemaah yang anda faham? Keluar. Keluar. Baik. Kalau Ustaz, mana dipecahkan? Boleh tak? Dipecahkan. Faroqa maksudnya dipecahkan, dipisahkan. Jadi dipisahkan itu asal kalimahnya faroqa. Jadi macam kita solat jemaah tu namanya mufarakah, kita pisah daripada mengikut imam. Mungkin ada kesilapan, kita keluar. Baik. Jadi Allah gunakan perkataan yufraqu yang asalnya asal kalimah tu faraqa dalam ayat 4 ni membawa maksud semuanya akan semua urusan ini akan dibawa ke bumi, Allah tidak tinggalkan. Dijelaskan jugalah, cumanya Allah gunakan perkataan tu lain. Ya, jadi macam puzzle. Pernah main puzzle kan? Puzzle. Sebelum kita sambung-sambungkan dia kan dia terpisah. Bila dia terpisah tu kan dia ada di tangan kita. Jadi di hadapan kita, kita yang kena angkat puzzle-puzzle yang pecah ni, nak kena susun balik supaya dia bersambung. Jadi Allah berikan semuanya kepada kita dalam keadaan yufraqu. Jadi kitalah sebagai seorang hamba, kita kena fikir jalan kehidupan mana yang kita nak buat dalam keluarga kita, dalam diri kita. Pastinya lah yang berlandaskan Al-Quran. Jadi berbalik, yufraqu ni boleh dikaitkan dengan Al-Mubin yang Allah kata, kalau hidup anda rasa macam puzzle tadi, nak ambil mana ni? Nak masuk mana? Nak satukan di mana? Maka rujuk kepada Alkitab yang dia telah Al-Mubin. Dia sangat jelas. Sebab tadi tu saya ajak di awal tadi, baca Al-Quran, jangan sampai tutup Al-Quran kita selagi kita tak faham apa ayat yang baru kita baca tadi. Jika sekiranya kita tutup Al-Quran dalam keadaan kita belum jelas lagi Al-Mubin lagi ayat tu, maka kita adalah seorang yang rugi. Saya nak cari perkataan tu pun takut terkasar kan. Rugi. Rugilah. Cuba bayangkan tadi anda sebagai cikgu ataupun anda bayar upah seorang pakar datang ke masjid anda, buat program, dia bagi ceramah 3 jam, dia kata bayar 2,000, anda pun sanggup bayar. Tapi bila habis program 3 jam, tak ada seorang pun yang faham. Untung ke rugi peserta tu, dah dikeluarkan duit. Baik tak payah buat program, baik buat program makan-makan, perut pun kenyang.
Kan? So jadi ini yang dimaksudkan ya. Bagus. Tapi Fusilat tu jelas juga kan? Fusilat pun jelas. Fusilat apa maksud fusilat? Kalau tadi farraqa pecah, kalau fusilat sambung. Sambung. Fusilat sambung. Tapi Sambung. jelas juga kan? Yang Jelas. menjelaskan. Yang menjelaskan. Oh, nama surah. Kalau nama surah tu kan yang menjelaskan kan? Ya, yang menjelaskan. Jadi perkataan Arab banyak. Ya, cumanya kita kena faham kenapa digunakan perkataan itu ini. Kenapa ini, kenapa ini. Macam duduk. Duduk ada yang qa'ada, ada juga apa lagi satu? Jalisu. Jalasa. Jalasa. Jalasa julus. Tapi ada beza. Ada beza. Kalau jalasa duduk atas kerusi, mungkin ada yang duduk atas kerusi. Kalau qa'ada macam saya duduk atas lantai, ada beza. Oh, Ustaz kena kok ada. Ha? Sebab tak ada apa-apa kena buat begitu. Qa'ada. Macam surah burut tu Ustaz. Orang duduk melihat orang terbakar tu. Dia ramai-ramai yang nonton tengok orang kena bakar dalam parit tu kan. Betul, dia guna perkataan itu kan? Ya, dia gunakan perkataan itu. Sebab itu bahasa Arab ni bagus untuk kita pelajari supaya kita akan lagi nampak lagi apa sebenarnya Allah nak maksudkan. Boleh So jadi bagus soalan Abdullah tadi. Ya. Yufraku dengan al-mubin tadi. Dan sebab dia dekat-dekat, dia tunjuk tu jelas-jelas tapi perkataan lain tu tanya tu. Okey. Terjemahan ni Ustaz terjemahan. Begitu tapi kalau kita nak sampai kepada tadabbur, itu yang kena bersoal jawab macam ni supaya kita akan lebih faham lagi. Apa yang dimaksudkan? Apa yang Allah nak sebenarnya. Ya. Kalau baca terjemahan sahaja mungkin level tu saja. Sangatlah. Ni dia basic sangat. Okey. Baik, bagus soalan tu. Baik, boleh ikut saya. Yang ayat 4 kita tengok lagi. 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Silakan. 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Terus kumpulan 2 saja. 4. Fiha yufraqu amrin hakim. Terus kumpulan 1 saja. 4. 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Alhamdulillah. Semua 4. 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Baik, cuba kita tutup. InsyaAllah. Cuba kita tutup. Boleh ikut bacaan saya. 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Silakan. 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Baik, tutup lagi dan ikut saya. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Silakan semua. Amin. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kunna munzirin. Fiha yufraqu amrin hakim. Baik, kita buka untuk ayat seterusnya 5. Untuk hari ini insya-Allah sehingga ayat 5. Saya baca dan lihat, jangan ikut lagi. 5. Amram min indina inna kunna mursilin. 5. Amram
min indina inna kunna mursilin. 5. Amram min indina inna kunna mursilin. Tadi ayat di atas tu 4 dia kata pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Urusan apa? Iaitu urusan daripada sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutuskan rasul-rasul. Macam saya ceritakan tadi, urusan-urusan tentang diri kita, kehidupan kita dan Al-Quran itu sendiri. Ayat 5 ni membawa maksud macam ni. Alkitab turun dengan kitab-kitab yang lain, Injil ke Taurat ni semua, dia bukan turun segebuk dan manusia baca sendiri-sendiri, tak. Dia bersama rasul yang akan membantu menjelaskan lagi kitab yang mereka bawa kepada umatnya. Jadi sebab itu pada ayat 5 ni digandingkan dengan kalimah mursilin. Bersama kami bawa dengan kitab itu ada rasul-rasul. Jadi perempuan pernah dengar tak ada orang hari ini dia anti hadis tapi dia ikut Al-Quran. Pernah dengar tak? Benar. Ya. Ini tak boleh pakai. Jemaah Al-Quran jam. Kumpulan jam. Ha? Kumpulan jemaah Al-Quran. Dia anti hadis tapi dia ikut Al-Quran. Bahaya. Nama Sebab kumpulan tu lah Ustaz. Yang saya tahulah. jam. Nama kumpulan Ustaz kata anti hadis. Tapi dia ikut Al-Quran. Nama dia, kumpulan tu nama dia Jamaah Al-Quran. Jemaah jam. Jamaah Al-Quran Malaysia. Macam tu. Singkatan dia lah jam tu. Yes. JAM. Tapi dia lupa sunnah Nabi yang terbesar Al-Quran. Itulah masalah. So jadi Sehingga kan Ustaz saya cerita ni, Ustaz kelas lain cerita lah. Sehingga kan dia petikaikan dalam Al-Quran mana ada solat 5 waktu. Allah perintah untuk solat tapi Allah tak kata 5 waktu. Itu sebabnya kena juga kembali kepada ulama yang besar-besar yang 4 mazhab tu. Dia yang menjaga semua apa ni sunnah-sunnah ni dengan Al-Quran ni semua. mesti kena selaris. Tak boleh tinggal. Dia yang memetik hukum-hukum semua. Dia yang orang yang pandai pada menterjemahkan hukum tu. Walaupun dia orang yang paling pandai tapi juga ada perbezaan pendapat antara 4 tu kan. Ada beza, ada kumpulan anti hadis, satu lagi ada kumpulan anti Al-Quran. Macam-macam. Ada. Jangan ambil lah. Ikut aja lah mazhab dulu. Tak boleh Kita bawa Al-Quran dan hadis kerana Alkitab ini turun yang menjelaskannya para rasul dalam hadis-hadis mereka. Contoh paling dekat tadi pasal solat. Boleh pula ada kata mana ada solat 5 waktu kan dalam Al-Quran. Betul. Dalam Al-Quran ada tentang solat ambil wudu dalam surah Al-Maidah, tetapi tak diceritakan tentang berapa waktu rokoknya, sujud. Itu semua rokok sujud dalam hadis. Kalau tak percaya hadis, macam mana kita orang Islam nak solat dengan sempurna? Nabi kata, sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian seperti mana kalian lihat aku solat. Ini tak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau tolak hadis, memang dia tak solat. Ustaz, tadi belajar. Ya, silakan nanti. Tadi Aunty baru belajar dengan Ustaz Isamuddin. Isyam. Belajar surah Hud. Ayat 114. Ya, wasbir, okey. Itu menunjukkan bahawa itu adalah arahan untuk solat. Betul. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lizakirin. Surah Hud. Ustaz. Yes. Orang yang menolak Nabi ni. Kejap aja. Lagi satu yang buat kata 5 waktu itu bila Nabi katakan bahawa jika kita mengambil duduk 5 kali sehari itu seolah-olah 5 kali sehari, maksudnya bila kita sembahyang 5 waktu, itu di situ yang menguat kata 5 waktu kita solat. Jadi dua tu berkait. Dia banyak perinciannya dalam hadis. Membersihkan diri apakah tu? Ya, dalam hadis Nabi solat 5 waktu. Dalam hadis Nabi tu solat 5 waktu, anda ambil wuduk, mafhum hadis, ambil wuduk 5 waktu seperti mandi seperti sungai yang mengalir di hadapan rumah anda.
Dan bayangkan Ayat diri tu anda, confirm. bayangkan Dua mandi sungai. Jangan mandi banjir, mandi Ah. sungai. Itu Mandi kan banjir apa lain. waktu tu. Tadi baru belajar. Jadi bersih. Jadi bersihlah diri kita. Kalau sungai depan rumah kita, itu tanah sungai kita dah bayar, kita beli, tak ada orang boleh buat tiket untuk kita mandi sungai kat situ. Cuba anda bayangkan 5 kali anda mandi di sungai yang mengalir. Macam mana badan? Itu dalil je semayang 5 waktu tu. Okay, Dalam Al-Quran pun ada dalil orang yang menolak Nabi ni berarti dia menolak Allah sekali. Qul in kuntum tuhibbun, surah Ali Imran. Jika kamu cinta Allah dan sayang Allah, maka kena terima Nabi sekali. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Habis akidah nanti. Itu kan rukun iman. Maafkan saya, perempuan yang terbaru kalau anda perasan lah. Saya tak tahu kalau anda perasan ataupun tidak, atau mungkin ada yang tak setuju. Yang terbaru ada parti baru kan, yang baru dia nak buat Great Reset kan? Perasan tak? Okey, berhati-hati. Sukarelawannya sudah ada lebih 5,000 orang. Berhati-hati dengan 50,000. Saya siap nombor kosong. 50,000. Okey Maksudnya kosong dia tambah lagi, bukan kosongnya 4, malahan kosongnya jadi 50,000. Okey. So jadi mereka akan bergerak seluruh negara, perempuan. Ini bukan gerakan parti politik semata-mata Ini akidah. Jaga anak-anak kita. Dengan siapa mereka berkawan. Kena cek. Tapi orang tu Melayu, Ustaz? Ada Melayu. Dalam tu Melayu, saya dengar ucapan mereka dalam hari perasmian pertubuhan mereka tu, Melayu yang bercakap dekat mic tu, yang perempuan pakai tudung pun ada sebelah, yang bercakap tu lelaki, ada beberapa perkataan yang dicakap tu membuatkan kantoi dia orang punya misi mereka. So jadi perempuan, berhati-hati perempuan. Ya, logo-logo yang mereka pakai dengan warna logo, yang mereka pakai tu purple, ini adalah global. Dia bukan datang daripada Malaysia sahaja, international. Kamu nama dia apa? Apa nama dia, Ustaz? Tak apa dia. Great Reset. Great Reset Dia buat apa Ustaz kumpulan ni? Dia akan masuk pelan-pelan, dia akan utamakan sains, logik. Dia akan ceritakan teknologi. Jadi anak-anak muda kita kan mudah terpengaruh dengan benda-benda teknologi ini kan. So jadi berhati-hati. Nak menyesatkan orang macam-macam. So jadi perempuan, kembali kepada Alkitab. Kita hafal tadi Alkitab yang mana tadi, ayat 2? Al-Mubin. Al-Quran. Alkitab Al-Mubin. Tolong sangat-sangat. Baik. Cuba kita tutup. Cuba kita buka lagi ayat 5. Buka balik. Saya baca dan ikut. 5. Amram min indina inna kunna mursilin. Silakan. 5. Amram min indina inna kunna mursilin. Terus kumpulan 2, 5. Amram min indina inna kunna mursilin. Bagus, kumpulan 1 saja. 5. Amram min indina inna kunna mursilin. Bagus. Cuba kita tutup. Saya baca dan cuba ikut. 5. Amram min indina inna kunna mursilin. Silakan. 5. Amram min indina kunna mursilin. Terus, cuba tutup lagi. Saya baca dan ikut terus. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Silakan semua. Amin. Amin. والكتاب المبين إنا في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Okey, pada ayat 3 inna kunna munzirin, pada ayat 5 inna kunna mursilin. Kamilah munziri yang memberi peringatan, kamilah yang mengutuskan rasul. Semuanya Allah gunakan apa? Kami. Bawa cerita tentang kebesaran. Yang terakhir, kumpulan 2 sahaja bersedia daripada 1 sampai 5. Kumpulan 2 sahaja. 1, 2, 3. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Baik, terima kasih. Kumpulan 1 sahaja sedia. Berapa orang? 1 berapa orang 3 orang. Okey je, 3 orang je. 3 orang. Baik, bersedia kumpulan 1? 1, 2, 3. Amin. والكتاب والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Baik, bagus, terima kasih. Ajar Nuriah, cuba ulang balik ayat fiha. فيها يفرق كل من فيها يفرق كل فيها يفرق كل أمر حكيم. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Tadi saya terdengar macam ada tersedikit tu kan. Yang fokus dia. Tadi tersedikit. Okey, alhamdulillah, bagus. Baik, perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, ulang untuk 5 ayat ini insya-Allah. Walaupun 5 ayat tapi banyak pengajaran yang dapat kita kongsikan tadi. Banyak-banyak insya-Allah. Tidak lain tidak bukan menceritakan tentang Alkitab, Al-Quran yang penting untuk kehidupan kita ini, yang akan menjadi bantuan di alam barzakh kita nanti, dan menceritakan tentang kehidupan kita. Ya, jagalah baik-baik anak-anak kita. Selagi mereka pegang Al-Quran, jaga solat, insya-Allah perempuan, kita dan anak-anak keturunan kita akan selamat dunia akhirat. Ya, jangan jemu ya perempuan ya. Ingatkan anak-anak anda walaupun mereka sudah dewasa, dah berkahwin, dah ada anak, jangan jemu, ingatkan mereka jaga solat dan jaga Al-Quran. Betul, anak-anak kita solat, tapi solatlah di awal waktu. Ya, ada waktu yang baru sekarang namanya Zosa. Dia solat Zuhur dan Asar, Zuhurnya pukul 4 suku, dia duduk terus di tikar sejadah, baki beberapa minit masuk Asar. Cantik dia punya waktu, Zosa nama dia So jadi jangan
Dosa. Jangan berlaku benda ni berlaku bila tanya dekat pejabat, kenapa kak solat zuhur lewat pukul 4 nanti senang ustaz, terus nak masuk asar jadi nak jaga makeup. La haula wala quwata illa billah. Sedih. Ya, sedih. Kita mohon pada Allah dengan macam-macam permintaan, tetapi apa yang Allah minta kita buat di hujung-hujung minit. Asalkan ada. Cuba bagi dia makan nasi putih seminggu. Adakah dia masih berselera? So jadi itulah yang berlaku pada orang Islam hari ini. Harapnya tidak berlakulah dalam keluarga kita ya. Saya bukan berniat menunding jari, saya lebih kepada ajak sama-sama. Solatlah di awal ya, kerana hajat dan permintaan kita pada Allah banyak. Kita nak Allah beri bumi Malaysia ini rahmat, terselamat dari macam-macam musibah dan ujian. Tetapi kita sendiri yang buat bagaimana dengan agama Allah. Jadi itu kita kena sama-sama muhasabah. Baik, panjang umur, murah rezeki, jaga kesihatan. Kita masuk ayat 6 untuk minggu hadapan. Pastikan kita lancarkan terlebih dahulu. InsyaAllah. Terima kasih semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum. Taqabbalallahu karim. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Ustaz.